Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu harap semua murid berada dalam keadaan sihat, ceria dan bermotivasi untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Nama Cikgu Farina binti Abdul Aziz dari Guru Sains dari SMK Kemahang, Tanah Merah, Kelantan. Pada hari ini, dalam Kelantan Ikhlas, kita akan mempelajari satu daripada standard kandungan bab 1 biodiversity sains tingkatan 2 iaitu 1.1 kepelbagaian organisma. Di akhir pembelajaran, cikgu harap pelajar dapat menguasai standard pembelajaran 1.1.1 menghuraikan dan berkomunikasi mengenai biodiversity. Dan yang kedua, 1.1.2 mewajarkan keperluan menguruskan biodiversity yang berkesan. Okey, baiklah anak-anak pelajar semua. Malaysia merupakan salah satu daripada 12 buah negara mega biodiversity. Malaysia yang beriklim khatulistiwa sangat sesuai untuk habitat pelbagai jenis organisma. Baiklah murid-murid, apakah definisi biodiversity? Ya, biodiversity ialah kepelbagaian organisma sama ada mikroorganisma, haiwan atau tumbuhan. Masihkah pelajar murid-murid ingat mikroorganisma ialah organisma seni yang hanya dapat dilihat dengan yang tidak dapat dilihat melalui mata kasar, hanya dapat dilihat melalui mikroskop sahaja. Okey murid-murid, kita lihat kewujudan biodiversity. Okey, biodiversity wujud disebabkan oleh kepelbagaian habitat dan cuaca. Okey, organisma yang berbeza mempunyai ciri-ciri yang berbeza untuk menyesuaikan diri dan bermandiri di habitat masing-masing. Apakah yang dimaksudkan dengan habitat? Habitat ialah tempat tinggal bagi organisma hidup. Biodiversity merupakan khazanah yang sangat bernilai dan warisan semula jadi yang harus dikekalkan. Bolehkah murid-murid senaraikan beberapa kepentingan biodiversity? Okey, kita lihat di sini ada 6 kepentingan biodiversity. Yang pertama, sumber makanan. Okey, haiwan dan tumbuhan membekalkan pelbagai sumber makanan kepada manusia. Okey, yang kedua, keseimbangan alam. Kita nutrien, pendembungaan dan interaksi antara organisma mewujudkan keseimbangan alam. Yang ketiga, tempat rekreasi. Kawasan yang kaya dengan biodiversity boleh dibangunkan sebagai tempat rekreasi atau ekopelancongan. Mungkin murid-murid biasa pergi hiking bersama keluarga. Contoh dia, kalau di Kelantan, di Tanah Merah lah, di Bukit Panau yang terkenal sebagai tempat orang ramai hiking lah bersama keluarga atau kawan-kawan. Yang keempat, perubatan. Tumbuhan herba digunakan secara meluas dalam perubatan tradisional atau moden serta sebagai bahan untuk membuat kosmetik. Yang keempat, bahan mentah industri. Okey, kayu balak, rotan, buluh biasanya digunakan untuk membuat perabot serta membina bangunan. Tidak ketinggalan juga ada haiwan yang digunakan sebagai bahan dalam membuat beg, kasut atau pakaian. Okey, yang terakhir, pendidikan.
manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencipta teknologi terkini melalui penyelidikan terhadap mikroorganisma, haiwan dan tumbuhan. Okey, baiklah anak-anak pelajar semua, memang tidak dapat dinafikan kita memerlukan bahan mentah seperti kayu balak untuk tujuan pembangunan. Namun demikian, aktiviti penyahutanan perlu dikawal untuk memelihara biodiversiti. Okey, murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita hari ini, sama-samalah kita saksikan video yang cikgu sediakan. We are taught in school during science geography that deforestation does not bring us good, but only bring us harm. Many of us don't understand that the forest holds everything dear to us. Why? Why do we have to destroy our beautiful forests? Macam tak usah nak tangkap makan pun susah. Tangkap pun susah? Dah tak ada ikan ke? Kurang ikan lah. Kurang ikan? Sejak bila kurang ikan, Encik? Sejak orang mau balak ini, ikan kurang. Dulu ini tak ada, dipakai semua orang. Orang Cina? Bukan orang Cina. Orang menyamar. Orang luar? Orang menyamar semua. Alah, potong tepi ini. Tepi ini. Dia tahun depan kita ambil lagi. Dia orang tebang sepuku habis. Betul, langsung tak ada? Hah? Langsung tak ada lah. Kita kata tak ada. Oh, tengoklah itu lalu. Pandang semua teram. 2-3 minggu kau dapat 200. Kadang 100 lebih. Untuk melepaskan makan ngampung boleh. Tak duduk rumah. It's beyond disheartening to witness environmental destruction throughout our beloved country. Earth is not a platform for human life. We're not on it, but part of it. I cannot understand why we are destroying the environment, because ultimately, we are destroying ourselves. Our source of water, their medicinal value, how it filters our air, how it prevents landslides, and their scenery that is just simply breathtaking. Humans are the main cause of deforestation. Because of these people, hundreds of species of animals and plants loses their habitat. We are aware of the effects, yet we are still allowing this to happen. If we as the future generation do not take any action, who else will? There must be some sort of compassion
at least for the future generation, deserves a lot more from nature. The problem here is not ignorance, it is greed. Baiklah murid-murid, apakah yang dapat kita pelajari dari video tersebut? Ya, kemusnahan hutan disebabkan oleh kerakusan manusia. Sekarang kita akan melihat apakah kesan aktiviti manusia terhadap biodiversiti. Okey, yang pertama, penebangan hutan atau penyahutanan. Okey, haiwan akan kehilangan habitat dan sumber makanan. Populasi tumbuhan akan berkurang dan juga kehilangan tumbuhan untuk dijadikan ubat-ubatan. Yang kedua, perdagangan atau pembunuhan haiwan dan tumbuhan. Akan berlaku kepupusan haiwan atau tumbuhan endemik dan terancam. Banyak juga spesies haiwan dan tumbuhan tidak dapat dilihat oleh generasi kita akan datang. Apakah haiwan endemik atau tumbuhan endemik? Tumbuhan atau haiwan endemik ialah haiwan atau tumbuhan yang hanya boleh hidup di habitat terbatas, di lokasi tertentu sahaja. Contoh, haiwan harimau Melaya. Harimau Melaya cuma didapati di Borneo, terutamanya di Malaysia. Okey, yang ketiga, cari gali petroleum. Kita tak dapat nafikan petroleum sangat penting untuk semua. Jadi cari gali ini akan menyebabkan berlaku tumpahan minyak yang boleh menyebabkan pencemaran air dan mengakibatkan hidupan akuatik mati. Bahan mentah dari laut akan berkurang. Contoh ikan, udang, kerang. Okey, baiklah murid-murid. Apakah langkah berterusan perlu dilakukan bagi memastikan biodiversiti kekal dan boleh dinikmati oleh generasi akan datang? Bolehkah pelajar-pelajar nyatakan apakah kaedah-kaedah untuk memelihara dan memelihara biodiversiti? Okey, kita lihat apakah kaedah-kaedah pemeliharaan dan pemeliharaan biodiversiti yang boleh kita lakukan. Okey, yang pertama, menjalankan program pembiakan seperti tapak semayan anak-anak benih untuk membantu penanaman semula hutan yang telah ditebang. Yang kedua, pusat penetasan penyu. Jika pelajar-pelajar pernah dengar banyak penyu yang telah mati disebabkan oleh nelayan tersangkut di jaring-jaring pukat-pukat nelayan. Jadi perlunya pusat penetasan penyu. Jadi contoh dia di Terengganu, satu pusat penetasan penyu iaitu di Rantau Abang. Okey, yang ketiga, kempen kesedaran untuk mendidik masyarakat tentang alam sekitar. Contoh program rumah hijau. Okey, yang keempat, mengenakan tindakan undang-undang terhadap pihak yang memburu atau memerdagangkan tumbuhan atau haiwan endemik atau haiwan yang terancam.
terancam. Okey, yang terakhir, mewujudkan taman negara, taman laut, hutan simpan dan santuari hidupan liar. Contoh taman negara Pahang. Okey, baiklah anak-anak pelajar. Cikgu harap semua pelajar dapat memahami apa yang telah cikgu ajar pada hari ini. Cikgu ingin kongsikan beberapa contoh soalan untuk dibincangkan. Yang pertama, kita tengok soalan yang pertama. Okey, negara kita, Malaysia merupakan salah satu daripada 12 buah negara mega biodiversity di dunia. Berdasarkan maklumat di atas, tuliskan benar atau palsu bagi penyataan tentang biodiversity berikut. Jadi ada dua soalan, ada dua jawapan. Jadi pelajar perlu menulis sama ada benar atau palsu. Okey, soal yang pertama, jawapan pertama, biodiversity meliputi kepelbagaian dalam spesies mengikut variasi jin organisma yang hidup di bumi. Okey, para pelajar, benar atau palsu? Jadi jawapannya adalah benar. Okey, yang kedua, biodiversity adalah penting untuk membekalkan pelbagai sumber bahan mentah dalam perkembangan bidang industri sesebuah negara. Jadi kalau pelajar masih ingat apa yang cikgu telah terangkan tadi, jadi jawapannya adalah benar juga. Okey, kita terus kepada soalan yang kedua. Okey, soalan kedua ni adalah padankan. Okey, padankan rajah di bawah kepada kepentingan biodiversity. Jadi ada 4 pilihan jawapan lah. A, B, C, D. Ada gambar A, gambar B, dan gambar C dan gambar D. Jadi murid-murid perlu padankan jawapan yang sesuai. Jadi untuk gambar A, gambar A tu jawapan dia pendidikan. Gambar yang kedua, apa jawapan yang kedua? Sumber makanan. Okey, untuk yang ketiga, apa jawapan dia? Tempat rekreasi. Dan gambar yang keempat, sudah tentunya perubatan. Okey, kita teruskan lagi. Soalan ketiga. Okey, dan keempat. Soalan ketiga ni objektif lah. A, B, C, D. Jadi pelajar pilihlah jawapan yang betul. Okey, yang ketiga, apakah yang dilakukan oleh manusia untuk mengekalkan biodiversity? Jadi pelajar pilih jawapan dia. Jadi jawapan yang betul sini adalah A, mewujudkan hutan simpan. Okey, yang keempat. Soalan yang keempat, tandakan right lah pada spesies endemik. Ingat lagi apa dia endemik yang terdapat di Malaysia. Okey, jadi jawapan dia jawapan dia 4 lah. 4, sebab 4 markah jadi mesti ada 4 pilihan, 4 jawapan lah. Jadi yang pertama, apa dia? Periuk kera. Yang kedua, harimau Melaya. Yang ketiga, gajah kerdil Borneo. Dan yang keempat, bunga pakma. Okey, panda tu bukan di Malaysia lah. Panda tu haiwan yang hidup di negara China. Okey, untuk soalan seterusnya. Okey, soalan yang kelima dan soalan yang keenam. Soalan kelima dan keenam ni memerlukan pelajar menulislah jawapan dia. Jadi kita tengok dulu kepada soalan yang kelima. Okey, kita teruskan kepada soalan yang kelima. Soalan kelima ni memerlukan kita menulis jawapan dia. Mesti ada 3 poin utama lah. Sebab ada 3 markah di sini, jadi mesti ada 3 jawapan. Jadi kita lihat apa dia soalan kelima. Okey, penyahutanan merupakan suatu ancaman besar di peringkat global. Walau bagaimanapun, aktiviti ini menyumbang kepada kemajuan sesebuah negara. Wajarkan, ingat, wajarkan keperluan untuk melakukan penyahutanan. Jadi, pelajar-pelajar perlu ingat, soalan wajarkan ni, pelajar mesti menyokong kenyataan yang diberi.
berkenaan dengan penyahutanan. Dia penting untuk kemajuan sesebuah negara. Jadi jawapan pelajar mesti menyokong kepada penyataan yang diberilah. Jadi apa jawapan dia? Jadi kita tengok apa jawapan dia. Jadi yang pertama, membina penempatan baru. Okey, yang kedua, membina lebuh raya. Yang ketiga, membuka kawasan perindustrian. Yang keempat, membuka kawasan pertanian. Mungkin pelajar-pelajar ada jawapan lain yang lebih sesuai lah. Okey, jadi yang keenam, kita lihat soalan yang keenam pun wajarkan juga. Jadi gambar foto menunjukkan seekor penyu belimbing leatherback, iaitu sejenis haiwan endemik. Okey, memburu haiwan ini akan menyebabkan kesan yang serius. Jadi wajarkan. Jadi pelajar mesti ada 3 jawapan lah, sebab dia 3 markah. Yang pertama, pelajar mesti nyatakan dulu apa dia haiwan endemik. Kemudian kesan dia. Kesan memburu haiwan tersebut. Jadi kita lihatlah apa jawapan dia. Okey, yang pertama, kita nyatakan apa dia haiwan endemik. Jadi haiwan endemik ialah haiwan yang hidup berkelompok di habitat yang terbatas di sesebuah lokasi tertentu sahaja. Jadi dia boleh hidup di kawasan tertentu sahaja. Contoh tadi kalau di negara China, panda dah. Sebab apa dia boleh hidup di situ? Sebab habitat dia, ada makanan dia. Itu panda ni dia makan buluh. Buluh tersebut ada di negara China sahaja. Okey, yang kedua, memburu dan membunuh haiwan ini akan menyebabkan kepupusan. Jadi kita tengok tak, berlaku kepupusan kepada penyu belimbing. Okey, yang ketiga, boleh menyebabkan generasi akan datang tidak dapat mengenali haiwan ini sekiranya telah pupus. Okey, baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat fahamlah apa yang telah cikgu terangkan. Jadi sebagai kesimpulan, sama-sama kita menonton satu video yang akan cikgu paparkan. Malaysia merupakan bumi yang bertuah yang kaya dengan biodiversity. Biodiversity merangkumi semua benda hidup serta ekosistem yang merupakan habitat bagi hidupan ini. Kita semua adalah sebahagian daripada jaringan kehidupan yang kompleks ini dan saling bergantung antara satu sama lain. Malaysia merupakan salah satu daripada 12 negara mega biodiversity di dunia yang kaya dengan kepelbagaian spesies flora dan fauna. Terdapat lebih 15,000 jenis tumbuhan berbunga dijumpai di Malaysia, iaitu hampir 10% daripada jenis tumbuhan berbunga yang terdapat di dunia. Malaysia turut memiliki lebih 175,000 spesies haiwan, iaitu lebih daripada 15% daripada semua spesies yang hidup di dunia. Terdapat lebih 3,000 spesies orkid, iaitu antara bunga yang paling eksotik di negara ini. Di samping lebih 350 spesies reptilia, 300 spesies mamalia, 1,000 spesies rama-rama dan 730 spesies burung. Malaysia juga merupakan habitat kepada bunga terbesar di dunia, pokok tropika tertinggi dan penghuni pokok yang terberat di dunia. Ekosistem semula jadi Malaysia adalah antara yang paling mengagumkan di dunia, yang terdiri daripada hutan hujan tanah rendah, hutan bakau hinggalah ke hutan paya, hutan bukit dan gua batu kapur, hutan gunung dan juga padang rumput alpine yang kesemuanya berada berhampiran dengan garisan Khatulistiwa.
Pantai-pantai, terumbu batu karang dan taman-taman lautnya dipenuhi dengan pelbagai hidupan yang berwarna-warni dengan beraneka bentuk dan saiz. Ekosistem Semula Jadi Malaysia menyediakan perkhidmatan yang kritikal bukan sahaja kepada negara ini, malahan juga kepada seluruh dunia. Secara keseluruhan, perkhidmatan ekosistem dianggarkan bernilai melebihi $30 trilion Amerika setahun. Hutan hujan di negara ini merupakan salah satu penyumbang oksigen utama dunia. Walaupun ia hanya meliputi sebahagian kecil permukaan bumi, namun ianya menghasilkan bekalan oksigen yang tinggi. Ini dapat membantu mengekalkan bekalan udara untuk kegunaan manusia dan mengawal serta melindungi iklim dunia. Hutan hujan di negara ini juga turut membantu mengimbangi jumlah hujan dan menyediakan air yang bersih, mencegah berlakunya banjir serta mengelakkan kejadian hakisan tanah. Ia turut menyediakan bekalan makanan, sumber bekalan bahan industri dan ubat-ubatan. Lebih 70% daripada tumbuhan yang telah dikenal pasti dengan ciri-ciri anti-kanser telah ditemui di hutan hujan tropika. Hutan hujan Malaysia juga merupakan kediaman bagi masyarakat orang asli yang merupakan kustodian hutan ini dan memiliki pengetahuan tradisi yang meluas mengenai sumber-sumber biodiversiti. Hutan bakau, hutan paya laut dan terumbu karang merupakan antara habitat yang paling produktif dalam menyokong industri perikanan dan melindungi kawasan tanah pamah di pantai yang berdekatan. Ekosistem Semula Jadi Malaysia menawarkan nilai estetik untuk dinikmati oleh kita semua, seperti menjalankan aktiviti berekreasi di hutan, memerhati burung, berakit dan menyelam. Bagi memastikan generasi akan datang dapat terus menikmati dan memperolehi faedah daripada biodiversiti, usaha yang menyeluruh perlu dilaksanakan bagi melindungi sumber biodiversiti ini. Malaysia komited terhadap pemuliharaan ekosistem, kepelbagaian spesies dan genetik. Dasar Kepelbagaian Biologi Kebangsaan menyediakan arah tuju pengurusan biodiversiti di Malaysia. Selaras dengan dasar ini, kerajaan Malaysia telah mengguna pakai wawasan bersama mengenai biodiversiti yang terdiri daripada 3 pendekatan utama. Pengukuhan sistem kawasan perlindungan merupakan salah satu daripada langkah paling efektif dalam memelihara biodiversiti. Taman-taman negara, kawasan perlindungan hidupan liar dan burung serta kawasan perlindungan lain merupakan asas kepada kemandirian jangka panjang biodiversiti. Pengurusan tanah dan lanskap laut diintegrasikan dalam perancangan dan pembangunan. Ini memberikan pendekatan yang menyeluruh dalam pengurusan dan pemeliharaan biodiversiti. Dengan mengarus perdanakan biodiversiti, aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengurusan biodiversiti secara mampan akan diintegrasikan ke dalam dasar-dasar, pelan-pelan dan program-program yang berkaitan. Setiap individu di bumi ini mempunyai peranan mereka masing-masing. Masa depan biodiversiti bukan sahaja bergantung kepada pihak kerajaan, tetapi juga dengan usaha pelbagai pihak seperti para ahli akademik, penyelidik, masyarakat tempatan, pertubuhan bukan kerajaan, industri dan sektor-sektor lain dalam masyarakat. Perlindungan terhadap biodiversiti adalah penting bagi generasi sekarang dan generasi akan datang. Marilah kita bersatu bagi mencapai wawasan bersama mengenai biodiversiti dengan hidup secara harmoni bersama alam semula jadi. Baiklah pelajar-pelajar, sebentar tadi kita telah melihat video yang telah cikgu paparkan. Jadi sama-samalah
kita jaga biodiversiti kita daripada kemusnahan untuk tatapan generasi akan datang. Sekian saja pembelajaran kita hari ini. Cikgu harap semua pelajar dapat memahami apa yang telah cikgu ajar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.